آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah. Sambung kita punya pengajian pada hari ini insya-Allah. Sambungan tafsir harfiah surah Yasin. Hari ini surah Yasin pula, surah Sajadah. As-Sajadah. Kita mula ayat yang ke-6 insya-Allah ya. Mula ayat yang ke-6. Betul kan ibu ayah, ayat 6 kan? Okey, betul, masya-Allah. Okey, boleh nampak muka saya, suara saya jelas ya? Alhamdulillah. Jelas semua? Tak ada sangkut-sangkut kan? Jelas, alhamdulillah ibu ya. Okey, kita sambung ayat ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Zalika, terjemah zalika, yang demikian itu. Yang demikian itu. Okey, yang demikian itu apa yang dimasukkan dengan yang demikian itu ibu ya? Okey. Yang demikian itu maknanya Allah Ta'ala yang mentadbir segala urusan. Maksudnya Allah Ta'ala yang mentadbir itu. Zalika, itu ataupun yang demikian itu ataupun Allah Ta'ala itu. Jadi zalika, terjemah zalika itu. Tapi itu tu apa? Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tu macam tu. Okey ibu, boleh insyaAllah. Sekarang ni ibu ayah dah tahu zalika. Zalika ni namanya isim isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk, isim isyarah, kata tunjuk, zalika. Jadi ibu ayah, zalika ni kata tunjuk. Kata tunjuk ni ibu ayah, kata tunjuk ini mesti ada yang ditunjuk. Apa yang yang diisyaratkan kepada zalika ni? Allah Ta'ala yang mentadbir tadi. Ayat yang kelima kan kita baca, yudabbirul amra minas sama' sampai habis. Dia yang mentadbir segala urusan. Jadi zalika ni Allah Ta'ala yang mentadbir itu, dia adalah alimul ghaibi. Jelas ibu ayah? Sekarang ni ibu ayah cuba tulis terjemah zalika dalam Quran terjemah ibu ayah. Apa terjemah zalika? Dia mesti ada terjemah itu, tapi ada tambahan sikit. Apa dia? Apa terjemah zalika? Yang demikian ke? Yang demikian. Yang demikian itulah. Okey. Jelas ibu ayah, yang demikian boleh. Itulah pun boleh. Demikian itulah lagi cantik Ibu Jaslina. Itulah pun boleh cantik, Masya Allah. Cantik Ibu Jaslina punya terjemah. Demikian itulah. Boleh cantik, Masya Allah. Ibu Nurul Aini, yang demikian itu. Jadi ibu dia tak lari. Yang demikian itu, itulah, demikian itulah. Macam itu saja. Itu terjemah zalika. Cuma kita kena tahu, zalika tu yang demikian itu apa? Allah Ta'ala lah maksudnya. Allah Ta'ala yang Allah sifatkan dalam ayat kelima tadi, yang mentadbir segala urusan daripada langit sampailah ke bumi. Allah Ta'ala itu, dia adalah alimu al-ghaibi. Allah Ta'ala itu alim. Apa maksud alim? Yang mengetahui.
Allah Ta'ala itu alimul ghaibi, yang mengetahui. Ibu ya, alimu al-ghaibi, segala yang ghaib. Segala yang ghaib, segala yang manusia, yang makhluk tak tahu, semua Allah Ta'ala tahu. Semua benda yang ghaib daripada pengetahuan makhluk, semua itu ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itulah Allah Ta'ala ini mentadbir seluruh alam ini, ibu. Semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Satu perkara pun tak ada tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Sempurna pengetahuan Allah Ta'ala itu, ibu ya. Okey. Jadi Allah Ta'ala itu alimu, maha mengetahui, al-ghaibi, segala yang ghaib, wasyahadah, dan yang nampak. Asyahadah ni yang nampak. Yang tak nampak pun Allah Ta'ala mengetahui. Yang kita sama-sama manusia ni nampak pun Allah Ta'ala maha mengetahui. Okey. Tengok dia punya makna zalika alimul ghaibi wa syahadah dulu ya. Jadi ai zalikal khaliqu al mudabbiru yudabbirul kauna ala wifqil hikmah. Allah Ta'ala yang mencipta itu, dia mentadbir seluruh alam semesta ini berkaitan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wa ala wifqi ilmihi asyamil alladhi ya'lamu ma ghaba 'anil khalqi wa ma hadar. Dan mengikut ilmu Allah Ta'ala yang sempurna, yang merangkumi segala yang ghaib, merangkumi segala yang nampak. Segala yang ghaib pun dalam pengetahuan Allah, segala yang nampak pun dalam pengetahuan Allah. Al-mani' fi mulkihi al-ghalib ala amrihi ar-rahim bi ahli ta'atihi wa tadbirihi amrul ibad. Okey. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu dia makna zalika alimul ghaibi wasyahadah. Ulang balik ya. Zalika, yang demikian itu. Siapa yang demikian itu? Yakni Allah Ta'ala itu. Apa dia sifat Allah Ta'ala ini? Alim, dia mengetahui. Ibu ya, alim adalah isim fa'il ya. Isim fa'il daripada alima ya'lamu. Al-ghaibi, yang segala yang ghaib. Wasyahadah, dan segala yang nampak. Okey, saya masuk sedikit ibu ya perbahasan bahasa Arab ya. Kenapa alimu tu, kita tak belajar lagi ni, tapi saya saja sentuh. Kenapa alimu tu dia tak ada tanwin pun tak ada, alif lam pun tak ada. Dia isim. Biasa isim ni dia ada alif lam ataupun tanwin. Ini alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Kerana alimu di sini dia jadi mudhaf. Dia kita menyandarkan perkataan tu. Alim mengetahui, al-ghaibi, segala yang ghaib. Kenapa al-ghaibi baca baris bawah? Kerana dia mudhaf ilaih. Al-ghaibi isim mufrad, bila dia jadi mudhaf ilaih, kita baca baris bawah. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Jadi wasyahadati, kenapa asyahadati baris bawah? Kerana ada waw ataf tu. Ada waw ataf. Waw ataf ni akan menyebabkan selepas dia sama macam yang sebelum. Jadi al-ghaibi baris bawah. Asyahadati pun baris bawah. Al-ghaibi ada alif lam. Asyahadati pun ada alif lam. Biasanya macam itulah. InsyaAllah ya. Okey. Tengok pula ibu ayah. Al-azizu ar-rahimu. Al-azizu ar-rahimu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia Al-Aziz? Apa dia Ar-Rahim? Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Aziz yang maha perkasa. Ar-Rahim yang maha penyayang. Kita boleh terjemah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maksudnya Allah Ta'ala itu sifat dia maha perkasa. Ar-Rahim maha penyayang. Ibu-ibu, Al-Aziz ambil daripada fi'il azza ya'izzu. Al-Aziz daripada fi'ilnya azza. Azza mudhari'nya ya'izzu. Ya'izzu. Begini. Okey. Azza ya'izzu kita panggil jenis mudha'af. Mudha'af ni ada gandaan huruf. Jenis mudha'af. Dia sulasi, 3 huruf ni. Azza ni 3 huruf, dia sulasi. Tapi kita panggil bahagian mudha'af. Jenis mudha'af fi'il. Gandaan. Dia ada ain, zai, zai. Ain, zai, zai.
Kita akan belajar dalam surah peringkat kedua. Okey, insya-Allah ibu ayah ya. Semalam Allah Taala uji saya pula semalam. Laptop rosak terus. Laptop saya yang biasa pakai untuk mengajar ni, untuk saya tulis nota, untuk saya print screen nota-nota semua, semalam rosak dan total loss. Tak boleh pakai langsung dah. Dia dah merosak dah. Tapi tak apalah ibu, insya-Allah doakan. Ada satu lagi laptop tapi saya tengah try ni. Tak pandai lagi guna. Pasal dia sistem lain sikit. Jadi ibu ya, Aziz pada depan. Itu saya akan terangkan Haji. Haji jangan risau, saya akan terang sekejap lagi. Tapi bagus Haji punya soalan ni bagus. Maksudnya Haji dah bertanya. Haji dah tahu kenapa Al-Aziz pada depan. Saya akan terang sekejap lagi, memang dalam fikiran saya. Tapi Haji tanya ni maksudnya Haji memang nak tahu. Haji dah bersedia. Bagus, masya-Allah. Okey. Jadi ibu ya. Jadi Azza Ya'izu kita panggil daripada jenis mudha'af. Okey. Azza ni apa maksud Azza sebenarnya? Azza ni maksudnya mulia. Azza maksudnya mulia. Jadi nak tanya ibu ayah, raja-raja ni mulia ke tak mulia? Penguasa kerajaan mulia ke tak mulia? Nak tanya ibu ayah, mulia ke tak mulia? Mestilah mulia. Kita pun panggil raja kita Duli yang Maha Mulia. Duli yang Maha Mulia. Ada orang kata, Ustaz, mana boleh sebut Maha Mulia? Yang saya faham macam ni ibu, Duli tu maksudnya Duli yang Maha Mulia, maksudnya Allah, Duli tu yang saya diterangkan macam maksud hamba lah, hamba kepada Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Jadi Duli yang Maha Mulia maksudnya hamba kepada Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Maha Mulia tu Allah Ta'ala. Duli yang Maha Mulia, Duli ni maksudnya hamba kepada Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Baguslah tu, Masya Allah. Bukan nak kata agung tu Maha Mulia. Agung tu adalah hamba kepada Allah yang Maha Mulia. Jadi ibu ayah, agung tu dah mulia dah. Hamba pula pada Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Ini Allah pelihara Malaysia ni, Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Ya? Jadi ibu ayah, Azza maksudnya mulia. Jadi Al-Aziz yang Maha Mulia, tapi lebih tepat Maha Perkasa. Kenapa? Kerana Al-Aziz digunakan untuk raja-raja, untuk penguasa yang berkuasa. Ibu-ibu, dalam Quran Allah Ta'ala sebut gelaran kepada raja ataupun penguasa Mesir ketika zaman Nabi Yusuf AS. Penguasa Mesir dipanggil apa? Al-Aziz. Isterinya Zulaikha dipanggil Imra'atul Aziz. Perempuannya kepada Al-Aziz. Gelarannya Al-Aziz. Jadi apa makna Al-Aziz? Yang penguasa. Penguasa dia perkasa tak? Mestilah dia perkasa. Macam tu ibu ya. Jadi ibu-ibu akan dapati terjemah Al-Aziz yang Maha Perkasa ataupun yang Maha Mulia. Sebelum saya terangkan Haji Nasir punya soalan bagi depan, ibu-ibu ayah tolong terjemahkan. Apa terjemah Al-Aziz dalam Quran ibu ayah? Terjemah Al-Aziz saja. Yang Maha apa tu? Al-Aziz. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lagi, ada tak yang Maha Perkasa? Kuasa perkasa sama. Ibu Maryam yang Maha Perkasa. Kan? Padahal asalnya Azza maknanya mulia. Azza maknanya mulia. Al-Aziz asal maknanya Maha Mulia. Tapi di sini kita kaitkan dengan yang berkuasa. Jadi Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Maha Perkasa. Jelas ibu ayah ya? Okey, sekarang ni soalan Haji Nasir, kenapa Al-Azizu baris depan? Jawapannya, okey, ini agak tinggi sedikit. Mungkin ibu-ibu ayah ada yang tahu, pernah dengar, pernah belajar, ada yang tak tahu. Tak apalah. Ni kita panggil badal. Kita boleh panggil dia badal. Badal. Okey. Apa maksud badal? Badal ni maksudnya ganti. Contoh macam mana contoh? Telah datang oleh Ahmad, bapak kamu lah. Siapa datang? Telah datang oleh Ahmad. Bapak kamu lah. Maksudnya bapak kamu tu Ahmad. Ahmad tu bapak kamu. Okey. Satu lagi saya ulang ya. Telah datang oleh Cik Ahmad. Telah datang oleh Cik Ahmad, bapak kamu lah. Pak saudara saya. Telah datanglah oleh Cik Ahmad satu. Siapa Cik Ahmad ni? Bapak kamu lah. Bapak kamu tu pula siapa? Pak saudara saya, Pak Long saya. Nampak tak ibu? Jadi apa nak bagi tahu ni, badal ni menyebutkan benda yang sama. Perkara yang sama. Benda sama sebenarnya. Jadi bila badal ni dia kena ikut sama-sama.
sama-sama baris di i'rab dia. Tadi kita baca zalika, Allah Ta'ala itu alimul ghaibi. Allah Ta'ala itu adalah alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui segala yang ghaib, segala yang syahadah. Apa lagi Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala juga dia Al-Azizu. Dia maha perkasa. Allah Ta'ala juga dia Ar-Rahimu. Nampak semua tu adalah badal kepada alimul ghaibi. Siapa alimul ghaibi? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga adalah Al-Aziz. Allah Ta'ala juga adalah Ar-Rahim. Itu kita panggil badal. Maka badal kena ikut mubdal minhu. Saya saja tak tulis eja mubdal minhu kerana bukan fokus kita. Tapi saya nak ibu ayah sekadar okey, rupanya dalam bahasa Arab ni ada yang kita panggil badal. Okey, badal. Kita akan belajar pula. Badal ada nama badal kul. Ada namanya badal ba'. Ada namanya badal istimal. Ada namanya badal ghalat. Ada 4 jenis badal. Kita akan belajar nanti. Bukan sekadar haji badal, bukan sekadar umrah badal, kan? Badal tu bukan saja mat badal, tambah lagi. Ilmu nahwu ada badal dia. Ada badal, 4 jenis badal. Badal kul, badal ba', badal istimal, badal ghalat nama dia. Okey. Siapa yang pernah dengar pasal badal ni, boy? Siapa yang pernah dengar? Siapa yang tak pernah dengar? Yang pernah dengar komen pernah, yang tak pernah komen tak pernah. Jenis tak pernah dengar. Okey. Yang siapa yang pernah dengar? Kebanyakannya tak pernah dengar ya. Ibu rasa pernah dengar. Yang lain tak pernah. Okey, tak apa, masya-Allah. Jadi kita belajarlah. Kita belajar nanti insya-Allah. Paling kurang sekarang ni ibu ayah dah set. Bagus soalan haji tadi. Okey, sekarang ni paling kurang ibu ayah dah set. Oh, rupanya badal pun ada juga dalam nahwu. Ada rupanya. Ya ada. Kita belajar nanti insya-Allah hari rezeki. Okey, boleh ya? Okey, insya-Allah kita teruskan ibu ayah. Tengok tafsiran yang betul ya. Tengok tafsiran tadi tu bukan tafsiran. Tadi tu baru saya terangkan sikit. Apa tafsiran pada zalika alimul ghaibi wasyahadah? Okey, tafsiran dia dalam surah dalam kitab At-Tafsir Al-Munir. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang rahimahullah taala dan moga Allah beri manfaat kepada kita asbab ilmunya di dunia dan di akhirat. Amin. Ai al-mudabbiru li hadhihi al-umuri, Allah Ta'ala yang mentadbir segala urusan ini, huwal alim bi jami'il asya'. Dia mengetahui segala perkara. Ya'lamu ma yaghibu 'anil absar. Dia tahu apa yang tak nampak daripada pandangan mata. Mimma yajulu fi khalajatin nafs. Daripada apa yang terlintas dalam hati kita. Wa ma la tudrikuhu al-'ain al-mujarradah. Dan apa yang mata tak nampak. Mata ni, pandangan mata semata-mata tak nampak. Semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kita ni buaya, kita ni sekarang, pandangan mata kita ni sangat terhad. Sangat-sangat terhad. Saya pandang ibu ayah, saya tutup saja macam ni dah tak nampak apa dah depan. Pandangan kita sangat-sangat terhad. Tapi pandangan Allah Ta'ala tak ada siapa yang boleh menghalang daripada Allah Ta'ala melihat apa sahaja. Jadi Allah Ta'ala ni mengetahui segala yang ghaib. Hatta perkara yang manusia tak nampak dengan mata. Wa ya'lamu ma huwa musyahadun tu'ayinuhu al-absar. Dan Allah Ta'ala maha melihat apa yang mata boleh lihat. Wa huwal azizul ladzi qad azza kulla syai'in. Allah Ta'ala tu maha perkasa yang mana kekuasaan Allah Ta'ala ini meliputi segala sesuatu. Faqahharahu wa ghalabahu. Allah Ta'ala berkuasa dan Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Wadanat lahu al-ibad wal-riqab al-qawi al-syadid fi intiqamihi mimman kafar bihi. Okey. Jadi ibu ayah, Allah Ta'ala tadi, dia bukan saja Al-Aziz, tapi dia juga Ar-Rahim. Kenapa? Kerana ada orang, dia bila dia berkuasa, dia sombong sampai tak ada sifat kasih sayang. Ramai kan? Bila dia ada kuasa, dia sombong, dia sombong dan hilang sifat kasih sayang kepada orang-orang bawah dia. Dia berkuasa, dia boleh buat apa saja, hilang kasih sayang kepada rakyat dia. Contoh macam tu, ibu ayah. Tapi Allah Ta'ala dia maha perkasa. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Masa yang sama, Allah Ta'ala nak kita tahu, Allah Ta'ala juga maha penyayang. Allah Ta'ala maha berkuasa, maha perkasa, tapi Allah Ta'ala nak kita rapat dengan dia. Allah Ta'ala nak kita hampir dengan dia. Allah Ta'ala nak kita bersama, kita sentiasa usaha untuk taqarrub dengan Allah Ta'ala.
Kita ni ibu ayah beza kita takut pada makhluk. Takut kita pada makhluk makin jauh daripada makhluk. Tapi takut kita dengan Allah makin dekat kita dengan Allah. Makin takut dengan Allah makin dekat dengan Allah. Begitu. Jadi itu sifat Ar-Rahim tadi, penyayangnya Allah Taala. Tafsir bagi tahu wa nanat lahul ibad war riqab. Hampir padanya oleh hamba-hamba Allah Taala dan orang-orang yang menghampirkan diri pada Allah. Siapa yang usaha hampirkan diri pada Allah, dia dekat dengan Allah. Al-Qawiyu Ash-Shadidu fi intiqamihi. Masa yang sama Allah Ta'ala maha perkasa, maha dahsyat balasannya kepada orang yang kafir pada Allah. Allah Ta'ala itu Ar-Rahim kepada orang beriman. Tapi orang tak beriman sebaliknya. Allah Ta'ala akan seksa dia. Allah Ta'ala tidak ada belas kasihan pada dia lepas dia mati nantilah. Di dunia Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Orang mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah ibu ayah, dia akan terus terseksa sampai bila-bila. Dan siapa lagi yang dapat siksaan Allah? Yang tak dapat rahim Allah siapa? Wa kadzaba rusulahu, dan mendustakan pada Rasul Allah. Nampak ya? Wa huwa ar-rahim bi'ibadihi al-mu'minin at-ta'i'in al-qanitin at-ta'ibin alladhina ya'maluna as-salihat. Allah Ta'ala maha ar-rahim, maha penyayang kepada hamba-hamba yang beriman. Bukan saja beriman, yang taat. Bukan saja taat, yang suka beribadah. Bukan saja suka beribadah, at-ta'ibin, dan suka bertaubat. Kena terangkum semua ni ibu. Beriman sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh, buat amal sungguh-sungguh, taubat sungguh-sungguh. Jelas ibu ya? Yarhamuhum fi tadbiri syu'unihim fid dunya wa fil akhirah. Orang yang begini, Allah Ta'ala akan merahmati urusan mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia, walaupun banyak urusan dia buat, tapi Allah bagi kemudahan pada dia. Allah merahmati dia. Walaupun ujian tu berat pada dia dalam mentadbir urusan hidup dia dekat dunia ni, tapi Allah Ta'ala memberi kemudahan pada dia. Jelas boleh ya. Yarhamuhum, Allah Ta'ala merahmati mereka fi tadbiri syu'unihim, di dalam mentadbir segala ahwal mereka, segala urusan mereka. Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan mereka di dunia dan juga di akhirat. Nampak tak ibu ayah? Kalau orang yang Allah Ta'ala tak berapa gemar pada dia, Allah Ta'ala akan sibukkan dia dengan dunia hingga dia tidak ada masa untuk ingat Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang Allah sayang dia, Allah Ta'ala merahmati dia, dia buat kerja macam kita buat kerja, dia buat teksi macam kita buat teksi, dia kerja pejabat macam kita kerja pejabat, tapi dia sentiasa ada masa dengan Allah Ta'ala. Dia dapat jaga semayang dia dapat jaga, bahkan dia dapat buat amal macam-macam walaupun kerja sama macam kita. Contoh ibu ayahnya orang bawa teksi, maaf yang saya kata, orang bawa teksi, saya jumpa pakcik-pakcik yang bawa teksi dulu masa saya jadi imam kat Johor dulu, dekat masjid Tun Hussein On, Langkah Suka, siapa yang tahu kan? Tahun 2009, 2008, 2009, lama dah dulu. Saya tengok pakcik-pakcik teksi yang jaga semayang ni, yang Zuhur Asar datang singgah semayang ni boy. Saya tanyalah kat pakcik ni, pakcik, kalau pakcik datang jemaah ni, bukan masa ni orang ramai balik kerja nakkan teksi ke? Saja tanya kan, nak tahu apa jawapannya. Dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki kita orang ni. Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki kita orang. Jadi, macam mana nak kata ibu? Pakcik-pakcik ni lepas semayang asar, boleh relax, lepas tu baru pergi ambil orang. Kadang-kadang, selalu Allah bagi orang tu pemurah pada pakcik teksi ni. Bagi lebih. Ataupun penumpang dia jarak jauh, jadi dapatlah lebih sikit dia punya pendapatan. Kan? Ada je. Bahkan rezeki tu barakah, berkat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menyekalikan Allah Ta'ala punya kasih sayang dalam mentadbir urusan orang ni. Jelas ibu ayah, itu mana Ar-Rahim tadi. Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Tapi kenapa Allah kaitkan dengan Ar-Rahim? Allah Ta'ala nak kita tahu, kalau kita taat pada Allah Ta'ala, kalau kita ikut perintah Allah, kalau kita sentiasa bertaubat, maka Allah Ta'ala bukan saja Al-Aziz, Allah Ta'ala juga akan bersifat Rahim pada kita, insya-Allah. Saya ulang balik, zalika, yang demikian itu, yang mentadbir seluruh alam ini adalah Allah Ta'ala yang sifatnya alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nampak. Bukan itu sahaja, Allah Ta'ala juga adalah Al-Aziz, maha perkasa,
Ar-Rahim, Maha Penyayang. Itulah tafsiran dia Ibu Ayah, insya-Allah. Okey. Boleh Ibu Ayah ya? Okay. Sebelum kita masuk ayat yang ke-7, ayat ke-6 boleh faham tak? Ni surah Yasin, surah Sajadah saya tak rakam lagi ni. Ayat yang ke-6 ni tak rakam lagi dalam harfiah Yasin. Harfiah surah Sajadah. Saya terangkan dekat sini. Nanti ibu-ibu yang dah ada dalam grup surah Sajadah tu, tunggu saya buat rakaman untuk audio pula. InsyaAllah ya. Tapi dah ditutup penyertaan ya. Kalau siapa nak menyertai, tunggu yang akan datang. Yang sekarang ni dah ditutup dah. Okay. Faham ya semua insyaAllah. Saya anggap Ibu Asimah dan Haji Nasir mewakili semualah insyaAllah. Siapa tak faham tanya. Jangan diam je Ibu Ayah. Tanya insyaAllah. Okay. Tak ada ya. Teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ni Allah Ta'ala terangkan lagi. Allah Ta'ala terangkan lagi apa lagi sifat Allah Ta'ala. Tadi dah beritahu dah alimul ghaibi. Apa lagi sifat Allah Ta'ala yang mentadbir tadi? Al-Aziz. Apa lagi sifat Allah? Ar-Rahim. Ni ayat seterusnya pun menerangkan sifat Allah Ta'ala yang mentadbir tadi. Apa lagi sifat Allah Ta'ala yang mentadbir tadi? Allazi, dialah yang. Allazi, dialah yang. Okay. Ahsana. Ahsana. Okay Ibu. Okay ni dia. Saya tulis kejap ya. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi hasuna. Kita ada fi'il madhi hasuna. Ibu Ayah, fi'il madhi hasuna dia sulasi mujarrad kan? Sulasi mujarrad, fi'il madhi fa'ula. Okey, nak tanya Ibu Ayah, yang fa'ula ni ada berapa jenis fi'il mudhari'nya datang? Hasuna fi'il mudhari'nya macam mana? Fa'ula. Fa'ula fi'il mudhari' datang dalam berapa keadaan? Ibu Ayah. Fa'ula satu saja Ibu Sa'idah, betul. Apa satu tu Ibu? Apa satu tu ibu-ibu semua? Apa dia? Fa'ula. Macam mana mudhari'nya? Satu keadaan tu? Yaf'ulu, betul Ibu. Yaf'ulu saja. Tidak ada fa'ula yaf'alu. Tidak ada fa'ula yaf'ilu. Yang ada fa'ula yaf'ulu. Maka hasuna yahsunu lah. Hasuna yahsunu. Fi'il mudhari' dia. Okay, boleh Ibu Ayah ya insyaAllah. Kalau hasuna maknanya baik. Hasuna maknanya baik. Hasuna Ahmad. Ahmad baik. Okay. Tapi bila kita datangkan hamzah di hadapan, maka Ibu Ayah dia jadi ahsana. Hasan baik ataupun elok. Hasana baik ataupun elok. Hasuna baik ataupun elok. Kalau ahsana didatangkan hamzah tambahan di hadapan, maka dah jadi 4 huruf. Sulasi mazid fih. Sulasi asalnya 3 huruf. Mazid fihi yang ditambah padanya harfun wahid. Tambah 1 huruf. Kita tambah apa di sini? Kita tambah hamzah. Okey. Jadi ahsana mudhari'nya yuhsinu. Ahsana af'ala mudhari'nya yuhsinu. Yuf'ilu. Kan Ibu Ayah kan? Ahsana yuhsinu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Bab if'al. Maka daripada ahsana ni datang ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan. Cuma kita tengok ahsana ni ikut konteks ayat terjemah dia. Di sini ahsana bukan berbuat ihsan. Bukan berbuat baik. Di sini ahsana memperelokkan. Allah Ta'ala telah memperelokkan. Jadi Allah Ta'ala buat segala sesuatu dan Allah Ta'ala memperelokkan segala ciptaan tu. Tak ada satu ciptaan pun yang Allah Ta'ala cipta tak sempurna. Semuanya sempurna dan elok. Tapi yang paling sempurna manusia lah. Jadi boya ahsana ini bab if'al. Jadi biasa bab if'al ni ada imbuhan ma dengan an kat belakang.
Cuba ibu-ibu tengok terjemah Ibu Ayah apa dia? Ahsana. Ahsana saja apa dia? Apa terjemah ahsana Ibu Ayah? Nampak Ibu Nurhana? Nampak tak? Memperindahkan boleh. Okay, cantik lagi. Memperindahkan. Ibu Mariam pun memperindahkan. Okey, nama Ibu Kulsum, Ibu Zabidah memperindahkan. Ibu Maimunah membuat dengan sebaik-baiknya, boleh? Ibu Saidah menjadikan lebih baik, boleh juga? Boleh juga. Okey, jadi kalau ada terjemah memperelokkan pun boleh, memperindahkan pun boleh. Membuat baik, membuat indah, membuat bagus. Ibu betul, Masya Allah. Semua terjemahnya betul. Beza tak baik dengan membuat baik, membuat indah, memperindahkan. Bukannya Allah Ta'ala baik, bukan Allah Ta'ala kata asana ni terjemahnya baik saja. Asana dia berif'al. Dia berif'al. Kalau kita kata bahasa Melayu kata kerja transitif. Kalau belajarlah kata kerja transitif nama dia. Okey, jadi terjemahnya memperindahkan, memperelokkan, menciptakan dengan bagus, semua boleh. Boleh buayah ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala memperindahkan, memperelokkan, mencipta dengan bagus. Apa dia? Kulla syai'in, segala sesuatu. Kulla segala syai'in sesuatu. Jadi buayah okey. Betul ada yang. Kenapa ada yang ni buayah? Ada yang ni macam mana? Ibu ayah tengok. Kulla syai'in. Syai'in tu ada tanwin kan? Okey buayah. Syai'in tu ada tanwin. Syai'in tu makrifah ke nakirah? Ni tinggi sikit. Syai'in tu ada tanwin, maka dia makrifah ke nakirah? Yang siapa tahu, yang siapa yang tak tahu tak apa dengar je. Okey ibu ya. Syai'in tu makrifah ke nakirah? Ustaz tak pernah dengar lah makrifah nakirah, tak apa. Yang tahu. Siapa yang tahu tolong komen. Makrifah ke nakirah? Nakirah. Nakirah. Ibu betul. Oh, Ibu Mahrusah ke jawab tadi? Ya. Masya-Allah. Bagus Ibu ya, Ibu Mahrusah, masya-Allah, terbaik Ibu ya. Alhamdulillah. Okey, Ibu dia adalah nakirah. Nakirah. Kulla syai'in syai'in tu nakirah. Jadi Ibu ayah yang dirahmati Allah, dan wa bada'a khalaqahu, khalaqatu fi'il, dan fa'il hu tu maf'ul bihi. Tak apalah, pendek cerita dia jadi jumlah. Dia jadi jumlah. Kita ibu-ibu istiqamah selepas isim nakirah. Kalau jumlah itu, ayat itu datang selepas isim nakirah, maka dia akan jadi sifat. Bila dia jadi sifat, terjemahnya yang lah. Sifat ni mesti terjemah yang. Kulla syai'in, segala sesuatu yang dia cipta. Maksudnya segala apa yang Allah Ta'ala cipta, ibu ayah, Allah cipta dengan sebaik-baiknya. Allazi, dialah yang ahsana, telah memperindahkan, telah memperelokkan, telah menjadikan dengan baik. Apa dia? Kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, yang telah dia jadikan, yang telah dia ciptakan. Okey, boleh faham Ibu Ayah insya-Allah ya. Okey. Ibu Ayah, khalaqahu, khalaqa dia telah cipta, hu-nya. Hu tu dhamir kan Ibu Ayah? Dhamir. Kita akan belajar nanti Ibu Ayah jenis-jenis dhamir. Jenis dhamir. Dhamir ni ada namanya dhamir marfu' muttasil, ada dhamir marfu' munfasil, ada dhamir mansub muttasil, dhamir mansub munfasil, ada dhamir majrur muttasil. Majrur ada muttasil saja. Ada 5 jenis dhamir. Yang ini kita panggil dhamir mansub muttasil. Dah pening dah, apa benda pula ustaz ni, mansub muttasil pula. Kan? Tak apalah ibu, cukup tahu dhamir ni ada banyak jenis. Kita akan belajar bila sampai masanya insya-Allah ibu. Okey. Habis, apa lagi? Wa bada'a, dan ini dah ayat barulah, kira macam ayat baru. Dan bada'a,
mulakan, mula. Okey. Jadi Allah Ta'ala telah berputus-putus, ya ke? Ibu-ibu lain tengok video saya putus-putus ke? Ibu-ibu lain nampak putus-putus ke? Okey. Haji Nasir punya lain kot. Yang lain semua okey? Oh, putus-putus juga. Ibu Hana dia. Yang lain semua okey? Okey je. Okey. Mungkin lain kot, lain setengah tempat kot. Okey, tak apa ya. Kerana ramai okey, maksudnya lain saya okey lah ni. InsyaAllah. Okey. Patut tadi Haji Nasir terkeluar tadi. Mungkin Haji Nasir ada urusan ke apa ke? Kalau Haji Nasir tak dapat rakam habis, tak apalah. Kan? Ibu-ibu ni lah. Okey. Teruskan. Jadi boyah wabada'a, dan dia telah memulakan apa? Allah Ta'ala telah memulakan ni dari bab manusia ni. Allah Ta'ala telah memulakan bada'a fi'il madhi, fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada Allah. Apa yang Allah mulakan? Allah Ta'ala telah memulakan khalqal insan. Khalqa ni masdar. Khalaqa fi'il madhi, mudhari'nya yakhluqu, masdarnya khalqan, isim fa'ilnya khaliqun. Okey, boleh tengok. Masdarnya kalau ikut susunan madhi mudhari' masdar, khalqan begitu. Tapi di sini dia masdar tapi dia jadi mudhaf. Kita menyandarkan dia kepada kalimah al-insan. Maka oleh kerana kita dah sandarkan kepada kalimah al-insan, dia jadi mudhaf. Bila dia jadi mudhaf, tidak boleh lagi ada alif lam dan tidak boleh lagi ada tanwin. Bila dia dah jadi mudhaf, tidak boleh ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Kita baca khalqal insan. Contoh mudah lah, saya bagi contoh mudah Ibu Ayah ya, untuk membuka fikiran Ibu Ayah tentang yang kita panggil sebagai mudhaf ilaih ni Ibu Ayah. Okey. Untuk buka fikiran Ibu Ayah saja. Contoh Ibu Ayah, apa dia rumah bahasa Arab? Cuba Ibu komen. Rumah saja dalam bahasa Arab. Rumah sahaja. Tulis dalam bumi tak apa. Baitun kan? Bukan baiti Ibu Rusyati. Baiti itu rumah saya. Baitun gitu. Ibu Ayah ingat ni ya, setiap kalimah bahasa Arab asalnya baris depan. Baitun begitu. Okey, kalimah mufrad lah ya. Baitun. Sekarang ni Ibu belum sandarkan kalimah baitun kepada mana-mana kalimah. Kita tak sandarkan lagi. Tak sandarkan kepada rumah Ahmad ke, rumah Zaid ke, rumah guru ke, rumah apa-apa kita tak sandarkan. Rumah Allah ke, tak sandarkan. Sekarang ni Ibu, kita nak menyandarkan kalimah baitun, nak sandarkan dia, nak jadikan dia sebagai mudhaf. Mudhaf ni kalimah yang kita sandarkan kepada satu kalimah lain. Kita nak menyandarkan kalimah baitun kepada kalimah Allah, lafaz jalalah. Maka Ibu kita sebut apa? Baitun Allah ke jadi apa? Asal tadi baitun, jadi apa sekarang Ibu? Baitullah, betul Ibu. Jadi Baitullah. Mana pergi ni Ibu? Mana pergi tanwin tadi? Tadi kan ada tanwin. Mana pergi tanwin? Dah tak sebut ke tanwinnya? Tadi ada tanwin kan? Pasal apa tak ada tanwin? Pasal sekarang dah jadi mudhaf. Bila kalimah tu jadi mudhaf, dia jadi kalimah yang kita sandarkan. Dah tak boleh ada alif lam, dah tak boleh ada tanwin. Boleh Bu? Tu Baitullah. Rumah Allah. Tak kata Baitun Allah, salah. Baitullah. Itu secara ringkas untuk ibu-ibu faham apa dia mudhaf ilaih tu. Yang kita tak belajar lagi ni. Tapi saja saya bagi untuk kita bagi gambaran, permukaan. Supaya ibu-ibu ayah, nanti bila kita jumpa lagi, walaupun tak belajar lagi, belum dapat audio syarahnya lagi, bila ibu-ibu belajar, ibu-ibu akan makin nampak. Ibu Asimah mudhaf sama dengan tak ada tanwin dan alif lam. Tak Ibu. Bukan mudhaf maksudnya itu. Tak apa, Ibu Asimah. Okey, mudhaf Ibu kata mudhaf sama dengan, itu bukan sama dengan. Mudhaf itu kalimah yang disandarkan. Cuma cara nak kenal mudhaf, bukan sama dengan, tapi cara nak kenal saja. Kalau Ibu Asimah buat kesimpulan mudhaf sama dengan tu maksudnya salah. Kan? Mudhaf cara nak kenalnya tak ada alif lam, tak ada tanwin, macam tu. Boleh Ibu Asimah ya? Kena betulkan. Okey. Balik kat sini.
Jadi masdar khalqan asalnya. Tapi sekarang ni kerana dia dah disandarkan kepada kalimah insan, khalqal insan ciptaan manusia. Khalaqa telah mencipta. Yakhluqu sedang atau akan mencipta. Tetapi khalqan penciptaan ataupun ciptaan. Terjemah masdar, boleh terjemah penciptaan, boleh terjemah ciptaan. Al-insan mudhaf ilaih. Dan ibu tengok terjemah Al-insan. Ibu. Seperti ibu. Ibu saya mute ya. Okay, insyaAllah. Ibu Sofiah baru lagi tu. Ahlan wa sahlan Ibu Sofiah ya. Masya Allah, tabarakallah. Okey, saya teruskan boleh Ibu. Khalqal insan terjemahnya mesti tidak ada kena mengena dengan masa. Dia terjemah masdar. Cuba tengok terjemah Ibu Ayah apa dia? Penciptaan manusia ataupun ciptaan manusia. Cuba tengok terjemah Ibu Ayah. Khalqal insan saja. Kejadian pun boleh. Kejadian manusia pun boleh juga. Kejadian penciptaan. Saya pun tak dengar. Tak dengar? Bukan nampak pun. Saya pun tak dengar. Okey, tak apa. Tak nampak? Ibu Sofia tak nampak, tak dengar suara saya, tak apa. Okey, nampak Ibu? Penciptaan boleh, ciptaan boleh, kejadian boleh. InsyaAllah. Boleh Ibu ya? Okey, itu terjemah apa? Itu terjemah masdar. Terjemah masdar, insyaAllah. Jadi Allah Ta'ala telah memulakan ciptaan manusia ini, kejadian manusia ini, penciptaan manusia ini min daripada tin. Tin. Apa tin Ibu Ayah? Tin tu tanah. Tin tu maknanya tanah. Jelas Ibu Ayah ya. Okey, kejap ya. Saya nak tengok ada tak dalam kitab bagi tahu tafsiran tin tu macam mana. Saya nak tengok sekejap ya. Kita tahu tin terjemah tanah kan? Tapi mana tahu kalau ada tafsiran pada kalimah tin yang lebih lengkap dalam kitab ni. Kalau saya ada tak apalah. Okey. Tak apalah, sini tak ada bagi tahu. Sebenarnya Ibu, tin ni tanah bukannya tanah macam kita tengok ni. Tanah ni ada campuran tanah-tanah sekian-sekian lah. Ada rezeki kita akan bincang kalimah tin tu macam mana. Kalau saya ada teringat dan ada kesempatan insyaAllah Ibu ya. Tapi tak apa, yang penting tin maksudnya tanah. Allah Ta'ala telah tanah liat. Tapi takut kita faham tanah liat macam kita faham tanah liat tu Kak Azriza. Takut orang faham tanah liat tu macam tanah liat yang kita nampak ni. Cuba kita tahu dia tanah tapi semacam tanah liat lah. Semacam tanah liat. Takut kita ingat tanah liat macam tanah liat yang kita nampak tu kan. Wallahu'alam lah macam mana. Tapi dia tanah seperti tanah liat macam tu. Okey Ibu Ayah ya. Saya baca tafsiran dia. Ai inna zalikal mudabbira, sesungguhnya Allah Ta'ala yang mentadbir tadi lil umur, Allah Ta'ala yang mentadbir segala urusan, al-alimil khabir al-qawi ar-rahim, yang mana dia tu maha mengetahui, maha bijaksana, maha perkasa, maha penyayang. Allah Ta'ala itu juga huwallazi ahsana khalqal asya' wa atqanaha. Allah Ta'ala memperelokkan kejadian segala perkara. Segala benda yang Allah Ta'ala cipta, Allah memperindah, memperelok, menjadikan dengan sebaik-baiknya. Wa atqanaha, dan Allah Ta'ala buat dengan penuh teliti. Atqana. Ibu Ayah, Allah Ta'ala suka hamba-hamba dia bila buat semua perkara ayyutqina. Hamba-hamba ni Allah suka bila buat semua perkara dalam keadaan teliti. Teliti, bukan sambil lewa, tapi teliti. Macam kita lah, kita belajar ni boy ya, biar kita belajar ni biar teliti. Ikut kesesuaian keadaan. Ibu-ibu orang awam. Jadi orang awam telitinya begini. Boleh Bu? Ibu-ibu semua orang awam telitinya begini. Sepatutnya begini. Ibu-ibu pasal ibu-ibu boleh terima sebenarnya. Maaf Ibu Ayah yang saya bukan apa, kadang-kadang ramai kata kita ajar orang dewasa ni jangan ajar dalam sangat. Nanti orang tak faham. Tak, pada saya ini tak dalam. Ini tak dalam. Dengan syarat ibu-ibu ayah ada asas. Asas yang kita bagi tu, asas tu. Ikuti pengajian, audio syarah.
ikuti dengar dan salin. Itu asas dia. Dan ini untuk menguatkan asas tadi. Jadi kalau ibu-ibu tak ikut asas yang saya bagi, ibu join pengajian begini tanpa ibu-ibu ikut asas tu, maka ibu-ibu akan terombang ambing. Macam tu. Dan nak pula kalau ibu-ibu cepat putus asa. Tak faham sikit terus tak nak belajar. Tak nak macam tu. Okey, ibu, Allah Ta'ala suka hamba dia yang bersungguh-sungguh, yang teliti. Maka wa atqanaha wa ahkamaha. Allah Ta'ala buat dengan penuh teliti, dengan penuh sempurna. Wa bada'a khalqa abil bashar. Allah Ta'ala telah memulakan mencipta abil bashar, bapa kepada semua manusia, yakni Nabi Adam, min tin, dari tanah. Nabi Adam dicipta daripada tanah. Wat-tin mukawwan min ma'in wa turab. Ni dia. Dan at-tin itu mukawwan, dijadikan daripada air, campuran air dan tanah. Campuran air campur tanah. Air campur tanah. Tu dia macam asli saya kata tadi, macam tanah liat lah. Seperti tanah liat. Okey. Wa kadzalika ya'tamidul insan fi takwinihi wa baqa'i hayatihi 'ala tin. Demikian jugalah manusia tergantung. Manusia kita ni bergantung. Untuk kelangsungan hidup kita bergantung pada tanah. Betul tak, ibu? Kelangsungan hidup kita bergantung pada tanah. Mesti ada tanah untuk kita usahakan. Baik nak buat rumah, kena ada tanah. Nak tanam tanaman untuk makanan, kena ada tanah. Semua benda kita buat kebanyakannya kena ada tanah. Kalau tak ada tanah, tak boleh nak buat apa. Maka itulah ibu nak beritahu apa. Demikianlah tergantungnya manusia pada ciptaannya, pada kelangsungan hidupnya, alat tin, kepada tanah. Li'annal maniya nasyi'un minal ghaza. Kerana air mani, maaf ibu ayah ya, air mani yang terhasil kepada dalam manusia lelaki terhasil daripada makanan dia, al-ghaza. Ghaza ni makanan dia. Wal ghaza imma minal hayawan. Makanan yang kita makan sama ada daripada binatang ataupun wa imma minan nabat, ataupun daripada tumbuh-tumbuhan. Wa kilahuma yu'tabadu ala ma tukhrijuhu al-ardu at-turabiyah. Dan kedua-duanya, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, bergantung kepada tanah. Binatang nak makan rumput daripada tanah. Rumput nak tumbuh, kena ada tanah. Makanan kena ada tanah. Semuanya bergantung pada tanah. Jadi itulah dia asal kejadian kita daripada tanah. Bapa kita Nabi Adam daripada tanah. Dan tanah ni sangat terkait rapat dengan kita punya falsafah hidup kita. Dan kita juga akan mati jadi tanah. Mati kembali dalam tanah, kita pun akan jadi tanah juga. Maka ibu ayah, yang kita buat kembali adalah amal soleh kita dan taqwa kita pada Allah. Boleh ibu ayah, insya-Allah. Itulah dia tafsir harfiah untuk ayat 6 dan 7 pada hari ini, insya-Allah. Ya. Alhamdulillah ibu ayah. Setakat ini sajalah. Saya dekat hari ni lapar dah pula kan. Tengok belakang ni, kedai nasi lemak tu macam dah buka. Okey ibu ayah, minta maaf ya. Setakat ini saja boleh, insya-Allah ibu. Okey. Sambung tengah hari karang, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, insya-Allah ibu, insya-Allah. Afwan wa iyyak, sama-sama semua. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.